Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang untuk sama-sama kita meneruskan sesi muzakarah kitab At-Taqriratus Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah yang dikarang oleh Maulana Al-Habib Hasan Ibn Ahmad Ibn Muhammad Al-Kaf hafizahullah taala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Jadi insya-Allah pada petang ini kita sambung perbahasan muka surat 199 Miyah Tis'ah wa Tis'un. Bab syuruti sihhatis salah. Bab yang membicarakan tentang syarat-syarat sah salat. InsyaAllah kita akan baca 3 syarat sah salat, 3 daripada 7 insyaAllah. Jadi Syekh sebut sini makna syurutu sihhatis salah ay la tasihhu as-salatu illa idza tawaffarat hadhihi syurut min bidayatis salah hatta nihayatiha wa hiya 7. Makna syarat sah salat ialah tidak sah salat melainkan bila mana cukup syarat-syarat ini. Daripada awal sembahyang sampai habis sembahyang, itu mana syarat. Syarat satu perkara yang mesti ada sebelum dan ketika sedang sembahyang sehingga habis sembahyang. Boleh? Contohnya menghadap kiblat, tutup aurat sebelum tengah sembahyang sampai habis sembahyang. Berbeza dengan rukun. Rukun sebelum sembahyang tak ada lagi. Tak ada orang rukuk dulu sebelum sembahyang. Masuk sembahyang barulah berlakunya rukun. Tak. Dan rukun ni dia tak berlaku sepanjang masa. Contoh rukuk, sekejap berubah jadi i'tidal, kemudian berpindah pula kepada sujud. Tidak ada orang rukuk sepanjang masa 4 rakaat itu rukuk saja. Tak ada. Ataupun sujud saja, tak ada. Tak. Berbeza dengan syarat. Mesti ada daripada awal menghadap kiblat sampai habis solat. Nah, ya Allah. Yang pertama ialah asyartul awal dukhulul waqti, masuk waktu. Nah, ni jatuh nanti. Ay la tasihhu as-salatu illa ba'da dukhulil waqti yaqinan aw dhanna bil ijtihad. Pertama, tidak sah salat melainkan selepas masuk waktu. Selepas masuk waktu tu pula dua. Sama ada secara yakin masuk waktu ataupun secara dhan, sangkaan berat. Dan sangkaan berat tu pula mesti berpunca daripada ijtihad. Mesti berpunca daripada ijtihad. Boleh? Jadi mesti masuk waktu secara yakin ataupun secara dhan bil ijtihad. Kemudian Syekh sebut maratibu ma'rifati dukhulil waqt sittatun. Martabat mengetahui masuknya waktu ada 6. Yang pertama ialah imkanu ma'rifati yaqinil waqti ka ghurubis syams. Pertama, mengetahui masuknya waktu dengan secara yakin, dengan yakin. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita melihatlah matahari terbenam, matahari terbit. Faham tak? Matahari terbenam, terbit tak ada. Terbenam, matahari tergelincir. Jadi terbenam, tahunya masuknya waktu maghrib. Kalau tergelincir, masuk waktu zuhur. Jadi itu kita tahu masuk waktu dengan secara yakin, dengan yakin. Dengar ya? Yakin sebab kita tengok. Yang kedua, wujudu mukhbirin an ilmin. Kita tahu masuk waktu disebabkan ada seorang bagi tahu kita. Dan dia tu pula dapat maklumat ataupun dia tu dapat tahu masuk waktu dengan cara dia melihat an ilmin, makna dengan yakin. Contohnya gini, Zaid tengok matahari terbenam. Jadi dia yakin maghrib telah masuk. Betul tak? Kemudian Zaid bagi tahu kita. Tu. Jadi kita dapat maklumat daripada Zaid, yang mana Zaid ni dapat mengetahui maksudnya waktu dengan cara yakin, itu dengan cara dia melihat matahari terbenam. Itu ranking nombor 2. Di martabat pertama, kita sendiri tengok matahari terbenam. Martabat kedua, kita tak tengok, cuma kita dapat maklumat daripada orang yang tengok. Boleh?
Ada ambil mainan saya. Yang ketiga as-sa'atul mujarrabatu awil muadzinu as-thiqatu fil ghaib. Martabat ketiga ialah jam-jam yang mujarrabah, yang diuji, maknanya yang apa? Mujarrab. Ataupun orang yang azan yang dipercayai, yang thiqah, pada musim mendung. Itu ranking nombor 3. Yang keempat imkanul ijtihad minal basir biharfatin aw nahwiha. Maknanya seorang yang boleh melihat dengan mata, tak, dia berijtihad untuk tahu masuknya waktu dengan cara hirfah. Hirfah ni pekerjaan ataupun selain daripada hirfah. Contoh gini, ada contohnya. Contoh maghrib isyak lah. Tadi masuk maghrib, Zainab ni dia menjahit. Saiz jubah besar saya ni, saya L. Tak. Okey, hari ni dia menjahit. Habis saja selai jubah, masuk isyak. Esok pun buat perkara yang sama, lusa buat perkara yang sama. Jadi setiap kali dia menjahit, contohlah 2-3 bulan tu, start sahaja menjahit lepas maghrib, habis bila selesai satu helai jubah yang bersaiz L, orang azan maghrib. Jadi benda tu berlaku semua dalam kehidupan Zainab. Okey, bayangkan satu waktu orang tak azan. Orang tak azan isyak lah. Maghrib orang azan. Jadi Zainab sembahyang maghrib, lepas tu dia pun start menjahit. Hari tu orang tak azan isyak. Jadi si Zainab ni boleh berpegang dengan cara, dengan apa, hirfah. Sebelum ni aku menjahit selai jubah yang saiz L, bila habis saja selai masuk isyak. Bila habis saja selai masuk isyak. Hari tu walaupun dia tak dengar azan isyak ataupun dia tak ada ijam apa semua, dia boleh sebut ataupun dia boleh iktimat, dia boleh pegang bila habis selai jubah maka dah masuk isyak. Okey, boleh. Itu pun kena ada ijtihad. Ijtihad maknanya gini. Contohlah, hari tu dia menjahit bukan saiz L, saiz S. Tak, maka bila L tempoh nak jahit tu lama sikit, S ni sekejap. Maka bila habis saiz S tu dia tak boleh terus main isyak. Dia kena tambahlah sikit masa. Tunggu dalam 10 minit lagi ke, sikit lagi ke baru sembahyang. Tak. Ataupun hari tu dia menjahit saiz SL, lagi besar daripada L, SL. Jadi kalau selesai L sahaja dah masuk isyak, betul lah lagi kalau SL. Bila selesai SL tu confirm dah masuk isyak. Sebab SL ni tempoh nak menjahit tu lebih lah lama, contoh kan. Tak, jadi itu maksud ijtihad. Di samping tu dia kena tengok lah hari tu dia menjahit adakah seperti sebelum ni dia menjahit standard, tak laju tak slow. Jadi setiap kali habis satu jubah saiz L, azan. Habis jubah saiz L, azan. Cuma hari tu dia buat laju sikit. Maka walaupun dah habis saiz L, jangan terus main isyak. Sebab apa? Hari ni kamu buat laju sikit berbanding sebelum. Maka tunggu sikit lagi, barulah kamu boleh sembahyang isyak. Barulah masuk waktu isyak, dah sembahyang isyak. Kalau hari tu lambat, jahit tu lambat berbanding yang sebelum, maka bila siap saja L tu confirm dah masuk isyak. Itu kita sebut imkanul ijtihad minal basir bi harfatin aw nahwiha. Boleh? Itu ranking nombor 4. Ranking nombor 5 untuk mengetahui masuknya waktu ialah imkanul ijtihad minal a'ma bi harfatin aw nahwiha. Sama macam nombor 4 tadi, cumanya yang ni orang yang buta. Orang yang buta nak tahu masuknya waktu dengan cara ijtihad juga. Ijtihad ni usahalah, dengan cara hirfah tadi menjahit ataupun apa-apa pekerjaan yang dia boleh iktimat dengan pekerjaan tersebut. Itu nombor 5. Yang keenam at-taqlid. At-taqlid maksudnya apa? Taqlid ni apa tu nama? Dengar pandangan seseorang tanpa tahu dalil. Jadi dia tanya Mamat, masuk waktu ke belum? Mamat kata dah masuk. Dia sembahyang. Itu taqlid buta panggil. Itu ranking nombor 6. Kemudian dalam nota kaki Syekh sebut fasahibul ula mukhayyarun bainaha wa bainas thaniyah in wajadaha. Orang yang pertama, iaitu orang yang boleh tahu secara yakin masuknya waktu dengan melihat terbenam matahari, tergelincir matahari. Tak, dia masih diberi pilihan. Sama ada nak pergi lihat sungguh matahari itu terbenam ataupun dia turun level nombor 2. Dia tak tengok matahari, cuma dia dapatkan perkhabaran daripada seorang yang tengok matahari terbenam. Boleh? Jadi contohlah saya
boleh keluar rumah tengok matahari terbenam masuk maghrib? Adakah saya mesti tengok keluar rumah pergi tengok matahari terbenam? Tak. Saya boleh tanya Mamat, Ali. Contoh Ali baru pergi tengok tadi. Baru pergi tengok matahari. Saya tanya Ali, macam mana matahari dah terbenam? Ali kata, ya terbenam dah. Maka saya boleh pegang kata-kata Ali dan saya sembahyang. Tu boleh. Wa illa bainaha wa bainas salisah in wujidat wa illa bainaha wa bainar rabi'ah. Kalau tidak ada yang kedua, maka saya diberi pilihan untuk ambil yang pertama ataupun nombor 3. Jadi saya boleh mengetahui masuknya waktu dengan yakin, iaitu dengan cara melihat matahari terbenam. Dalam masa yang sama, ada juga benda nombor 3, iaitu orang yang azan, muazzin yang thiqah azan. Saya boleh pegang juga dengan muazzin tersebut. Jadi saya tak perlu keluar rumah tengok matahari terbenam, tengok sahaja azan, orang yang muazzin tu pula thiqah, saya boleh sembahyang masuk waktu lah. Ataupun kalau tak ada juga nombor 2 dan nombor 3, maka seseorang itu diberi pilihan antara nombor 1 dan nombor 4. Faham tak? Saya boleh pergi tengok matahari terbenam, saya tak nak tengok, saya ambil ranking nombor 4, iaitu ijtihad. Boleh ijtihad untuk tahu masuk waktu dengan cara tadilah, tengok pada tempoh mujahid apa semua yang saya terang tadilah. Boleh? Nah, selesai. Kemudian Syekh sebut wasahibus thaniyati la ya'dilu lima tahtaha. Orang yang duduk nombor 2, level nombor 2, iaitu individu yang boleh mengetahui masuknya waktu daripada pengkhabaran seorang yang mengetahui masuk waktu secara yakin. Maknanya Zaid tengok matahari terbenam atau tergelincir, kita boleh tahu masuknya waktu maghrib ataupun zuhur tu dengan tanya dia. Maka kita tak boleh turun level nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 tak boleh. Faham tu? Jadi level nombor 2 tak boleh turun 3, 4, 5, 6. Ni hak kita baca dalam kitab ni lah. Khilaf apa semua tu tak sebut lah. Wasahibus thalisah mukhayyarun bainaha wa bainal ijtihad. Adapun orang yang duduk level nombor 3, iaitu orang yang iktimad dengan jam yang mujarrab, ataupun orang yang iktimad di atas azan seorang yang thiqah. Tak, dia masih diberi pilihan untuk tengok jam ataupun dengar azan ataupun berpindah kepada nombor 4, iaitu ijtihad. Wa sahibur rabi'ah illa yuqallid. Orang nombor 4, iaitu orang yang boleh melihat, makna mata dia tak buta lah, dia boleh melihat dan boleh ijtihad. Maka dia tak boleh turun nombor 6, dia tak boleh taklid. Sebab al-mujtahid la yuqallid. Orang yang boleh berijtihad, dia tak boleh pegang kata-kata orang lain. Sebab tu al-mujtahidu la yuqallidu mujtahidan. Imam Syafi'i tak boleh taklid Imam Hanafi tak boleh taklid pandangan mazhab Imam Hambali. Masing-masing berijtihad sebab sampai ke peringkat mujtahid. Kat sini pun mujtahid lah ni. Cuma mujtahid style ni lah dalam bab ni. Maka dia tak boleh turun kepada level taklid. Ya Allah. Wasahibul khamisah mukhayyarun bainaha wa bainat taqlid. Mereka duduk level nombor 5, iaitu orang yang buta. Orang yang buta tak mengetahui masuk waktu dengan cara hirfah, ijtihad dengan secara hirfah, dengan cara menjahit dan sebagainya. Dia boleh buat perkara tu untuk tahu masuk waktu, ataupun dia bertaklid kepada orang lah lain. Selesai. Kemudian kita masuk perbahasan tentang masalah-masalah yang berkait dengan masuknya waktu. Ada berapa masalah? Ada dua. Lau hajama ala salati bidun ijtihadin fi dukhulil waqti fama hukmu salati? La tasihhu salatu wa in waqa'at fil waqti li'adam al-jazm bin niyyah. Yang pertama ialah kalau seseorang tu hajama ni maknanya terus solat tanpa ijtihad. Contohlah dia tahayyar, masuk waktu ke belum, masuk waktu ke belum, semayang, tak beruk nak mikir dah. Jadi sembahyang tu, Allahu akbar, boleh ada. Maka apa status sembahyang dia tu? Tapi ijtihad ni sembahyang tu kita sebut tidak sah, sekalipun dia sembahyang tu memang betul-betul dalam waktu, tidak sah. Boleh dia kena ulang balik daripada awal. Kerana apa tidak sah? Li'adamil jazmi bin niyyah, kerana tidak ada jazam dalam niat. Jazam ni putus 100%. Dia niat sahaja ke solat zuhur, niat tu tak putus. Sebab apa tak putus? Sebab dia was-was dah masuk ke belum. Kalau dah masuk, yelah aku solat zuhur, sebab dah masuk waktu zuhur.
Tapi kalau belum masuk, maka tak boleh kata zuhur, sebab belum masuk. Tak, nak solat zuhur tu mesti masuk waktu dulu. Tak? Sebab tu kita sebut niat dia tidak putus, tidak jazam. Maka sembahyangnya tidak sah. Sekalipun memang betul-betul dalam waktu, kena ulang balik. Nombor 2, law shalla ba'da al-ijtihad thumma tabayyana anna kharijul waqti fa ma hukmu salati fihi tafsil. Idza waqa'at qabla dukhul al-waqti fatakunu qada'an in kanat 'alaihi fa'itah wa illa waqa'at nafilatan mutlaqatan. Nombor 2, wa idza waqa'at ba'da khuruj al-waqti fatakunu qada'an li tilka as-salah. Okey, masalah nombor 2 ialah kalau seseorang tu sembahyang lepas ijtihad. Contoh tadi, si Zainab ni selepas main maghrib dia menjahit. Habis selai jubah saiz L, dia kata hari ni macam semalam. Semalam dan sebelum tu lagi habis saiz L masuk isyak. Hari ni pun habis saiz L, aku jahit baju masuk isyak. Dia pun sembahyang mana-mana dia. Allahu Akbar sembahyang. Okey, sembahyang tu apa cerita dia, hukum dia lagu mana? Kita sebut ada perincian. Pertama, kalau sembahyang tu terzahir dilaksanakan sebelum solat dan sebelum masuk waktu. Tak, contoh keesokan hari tu baru perasan sembahyang yang dia buat semalam, isyak yang dia buat semalam tu di luar waktu. Di luar waktu. Mana sebelum masuk isyak sembahyang dah. Sebelum masuk isyak apa? Dah sembahyang. Maka isyak yang dia buat tu dalam keadaan, kalau sebelum ni dia pernah tinggal isyak, contohlah minggu lepas dia pernah tinggal isyak satu waktu, maka isyak yang dia buat semalam sebelum masuk waktu tu menjadi qada kepada isyak minggu lepas. Boleh. Tapi kalau sebelum tu dia tak pernah tinggal langsung isyak, tak, maka isyak yang dia buat semalam sebelum masuk waktu, isyak tu dapat pahala solat sunat mutlaq. Faham tu? Oleh sebab tu dalam nota kaki tu disebut, kalau ada seorang tu sembahyang subuh 50 tahun. Bila dia sembahyang subuh tu dengan semata-mata terbit fajar al-kadhib. Bila terbit fajar al-kadhib itu belum subuh, masih isyak. Tapi dia sembahyang dah subuh. Ni dengan ijtihad lah ni. Dia ijtihad subuh masuk. Dia pun sembahyang. Rupa-rupanya selama 50 tahun dia sembahyang di luar waktu. Maka apakah hukumnya? Kita sebut ni hari ni kita sebut dia hanya kena qada sembahyang untuk hari ni sahaja. 50 tahun lepas tu tak perlu qada. Sebab apa? Sebab bila dia tinggal, contoh kita buat 5 hari. Hari ni dia sembahyang subuh di luar waktu. Lepas tu ni pun subuh di luar waktu. Okay, subuh di luar waktu hari ni jadi qada kepada subuh ni semalam. Lepas tu hari Rabu pula, Senin, Selasa, Rabu. Rabu sembahyang pula subuh di luar waktu juga. Sebelum masuk waktu lah, sebelum masuk waktu. Maksud saya lah sebelum masuk waktu. Maka yang ni jadi qada untuk hari Selasa. Hari Khamis pun sama. Maka hari Khamis ni 2 rakaat subuh tu jadi qada kepada subuh hari Rabu. Hakadha. Jadi hari ni dia solat subuh bila? Semata-mata maksudnya fajar al-kadhib. Tak. Lepas tu barulah perasan rupanya 50 tahun dah sembahyang sebelum masuk waktu. Maka hari ni dia kena qada lah. Qada sembahyang subuh untuk hari ni. Sebelum-sebelum ni settle lah. Boleh? Nah. Itu satu. Yang kedua, wa idza waqa'at ba'da khurujil waqti. Kalau yakin sembahyang yang dia buat itu, sembahyang isyak yang dia buat tu selepas masuk selepas habis waktu, maka sembahyang isyak tu jadi qada untuk solat isyak hari tu. Kesimpulan dia, nampak mabuk tu separuh tu. Kesimpulan dia gini, Zainab ijtihad untuk mengetahui masuknya waktu isyak. Lepas ijtihad dengan cara melihat kepada tempoh jahitan tadi tu, selai jubah saiz L, dia pun sembahyang isyak. Sembahyang isyak tu kita sebut kalau berlaku dalam waktu isyak, ahlan wa sahlan, sah lah, beres sebab betul-betul dalam waktu. Ataupun berlaku selepas waktu isyak, maknanya dia sembahyang isyak tu waktu subuh dah. Tak, maka isyak yang dia buat tu jadi qada kepada isyak
isyak tu lah, dia isyak sebelum tu. Okey. Yang ketiga, kalau isyak yang dia buat tu sebelum masuk waktu. Faham tak? Maknanya dia sembahyang isyak tu dalam waktu maghrib lagi sebenarnya. Maka isyak tu kita sebut jadi qada kepada isyak yang pernah kamu tinggal sebelum-sebelum ni, kalau ada. Kalau tak pernah tinggal isyak sebelum ni, maka isyak hari tu 4 rakaat tu jadi dapat pahala solat sunat mutlak. Ya Allah. Boleh? Selesai. Kita masuk pada asyaratul tsani, istiqbalul qiblah. Syarat yang kedua ialah menghadap kiblat. يجب استقبال عين القبلة عند الشافعية ولا يكفي استقبال الجهة فقط على المعتمد. Jadi wajib menghadap kiblat. Di sisi mazhab Syafi'i kena hadap zat kiblat, ainul Kaabah. Mana Kaabah? Mana contoh ni Kaabah? Pihak Azhari ni. Bukan main tak? Ya Allah. Ni. Kena hadap ni. Batang tubuh kiblat ni tidak memadai menghadap ke arah. Faham tak? Ni Kaabah. Kalau saya semayang, saya hadap sini tak sah. Walaupun ni arah Kaabah lah, ni Kaabah ni arah dia ni ke depan ni. Tak sah. Mesti kena pusing sikit sehingga dada menghadap ke zat Kaabah lah. Itu dalam mazhab Syafi'i mesti menghadap kepada yang mutamat lah. Mesti menghadap kepada ainul Kaabah, zatul Kaabah. Tidak memadai al-jihah. Tidak memadai kita menghadap ke arah Kaabah. Boleh? Itu adalah mu'tamad. Tapi kalau berlaku dalam hidup kita 10 tahun dah semayang, rupanya bukan menghadap kepada ainul Kaabah, tapi menghadap kepada jihatul Kaabah. Ambil pandangan yang lebih mudah, insya-Allah khair, sah. Cuma lepas tu ubahlah. Betul-betul bila semayang tu kita menghadap kepada ainul Kaabah. والاستقبال إما أن يكون يقينا إذا لم يكن هناك حائل بينه وبين الكعبة أو ظنا إذا كان هناك حائل. Kemudian menghadap ni pula ada dua. Pertama, yakin bila antara kita dengan Kaabah tu tidak ada sebarang penghalang. Contoh ni Kaabah, ni saya. Boleh tengok Kaabah. Maka kena yakin hadap dia baru boleh semayang. Boleh? Yang kedua, secara zon, sangkaan berat. Bila mana antara kita dengan Kaabah tu ada dinding, ada bangunan tinggi. Mentahlah lagi kita duduk Malaysia ni, bukan sekadar bangunan tinggi lah, 1000 kilo nak sampai ke Mekah tu. Tak. Jadi ketika itu kena hadap zatul Kaabah, ainul Kaabah juga, tapi secara zannan, sangkaan berat. Sangkaan lah. Tapi bukan syak. Ya Allah. Kaifiyatu istiqbal al-qiblah lil musalli. Kemudian Syekh bincang cara menghadap kiblat bagi orang yang sembahyang. Kita ada 3. Pertama, idza kana qa'iman aw qa'idan fa bis sadri. Kalau kita berdiri ataupun duduk, sembahyang berdiri atau sembahyang duduk, maka kita wajib menghadapkan dada kita ke arah kiblat. Yang kedua, idza kana muttaji'an fa bil wajhi was sadri. Kalau kita sembahyang irtija', atas lambung kanan ataupun atas lambung kiri. Tahu irtija', mengereng ni. Sana kiblat tu mengereng. Maka ketika itu wajib kita menghadapkan dada dan juga muka kita ke arah kiblat. Yang ketiga, idza kana mustalqiyan fa bi akhmasai qadamaihi wa wajhi. Kalau kita sembahyang dalam keadaan terlentang. Mana? Terlentang. Baringlah. Bukan terbungkam, terlentang. Maka kena hadapkan tapak kaki kita. Akhmasah ini, kaki kita tu kalau kita pijak ke tanah, ada part yang tak kena tanah. Itu panggil akhmasah. Jadi akhmasah tu kena hadap ke kiblat. Begitu juga muka dia kena hadap ke kiblat. Mana kena letak sesuatu kat belakang ni supaya muka juga menghadap ke kiblat. Tapi kalau tak mampu, mana orang tu contoh ada sakit, tak boleh nak tegakkan tulang belakang, maka biar tapak kaki saja menghadap ke kiblat. Boleh? Terus, yajuzu tarku istiqbal al-qiblah fi halatain. Seterusnya Maulana Syekh membincangkan tentang hukum hakam ataupun keadaan yang membolehkan kita meninggalkan hadap kiblat.
Saya sebut ada dua situasi ni kita boleh tinggal daripada menghadap kiblat. Yang pertama fi salati syiddatil khauf, pada solat bersangatan takut. Sedang berperang ni sedang berperang. Faham tak? Kita pegang senjata sedang berperang. Waktu solat nak keluar dah. Maka kita solat je dalam keadaan bismillahirrahmanirrahim. Lepas pusing kanan, pusing kiri. Boleh? Tu. Nombor 2, fi nafilatis safar al-mubah sawa'un akana safaran tawila am qasira wa taratan yakunu masyan wa taratan yakunu raqiba. Yang kedua ialah pada solat sunat. Pada solat sunat bagi permusafiran yang diharuskan. Sama ada permusafiran itu safar yang panjang ataupun safar yang pendek. Pertama sekali saya sebut kena solat sunat. Jadi solat fardu nak tak nak kena berhenti semayang atas bumi lah, atas tanah. Singgah RNR ke tepi-tepi highway tu ke semayang. Kena menghadap ke kiblat. Boleh? Tu solat fardu. Jadi solat sunat. Maka kita keluar solat fardu. Lepas tu fi nafilatis safar al-mubah, pada solat sunat yang safar ni maknanya musafir lah. Jadi kalau kita duduk dalam kawasan contoh sekarang ni, saya nak keluar, nak pergi mana? Nak pergi masjid, on the way pergi masjid ke semayang sunat, tak boleh. Sebab apa? Bukan safar. Nak dipanggil sebagai safar, musafir mesti keluar kawasan. Boleh? Jadi saya dah keluar daripada kawasan mukim Sungai Karang, boleh saya semayang sunat dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat. Tak. Sama ada safar saya itu panjang ataupun tak. Contoh saya nak ke Kelantan, itu safar yang panjang, lebih daripada 2 marhalah, 82 km. Ataupun safar tu safar pendek. Safar pendek ni maknanya kita pergi ke satu tempat yang tidak didengari padanya nidaul Jumaah. Maknanya saya duduk di Balok, mukim Sungai Karang. Bila saya keluar daripada mukim Sungai Karang, saya telah dicop sebagai musafirun, orang yang musafir. Nak pergi mana? Kelantan safar yang panjang. Tak, saya nak pergi ke, sebagai contoh, Masjid Negeri Pahang. Jarak sini dengan Masjid Negeri setengah jam, 20 kilo lebih kurang. Tak. Tak, ataupun mungkin 18 kilo. Boleh tak semayang sunat atas kenderaan? Boleh. Tapi lepas keluar kawasan. Betul ni yang utama. Allah Alam, mazhab lain, pandangan lain, semata-mata pergi walaupun dekat tu boleh. Itu Allah Alam. Yang saya tahu mesti keluar daripada kawasan, baru dianggap sebagai musafir, baru boleh semayang sunat di atas kenderaan tanpa menghadap ke kiblat. Itu pun ada rincian yang kita akan baca. Okey. Kemudian saya sebut wataratan yakunu masyan. Lepas tu safar tu mesti mubah. Maknanya safar tu untuk benda yang baik lah, benda yang wajib, benda yang sunat, benda yang harus. Kalau nak pergi mencuri, safar ke Kelantan lagi mencuri, yang tu tak boleh lah. Nak semayang atas kenderaan dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Kemudian safar itu pula ada dua. Sama ada kita musafir berjalan kaki ataupun dalam keadaan menunggang kenderaan. فإذا كان ماشيا يجب استقبال القبلة في 4 أركان عند الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. Okay, kalau kita sembahyang dalam keadaan berjalan, mana saya jalan kaki, daripada Balok jalan kaki, lepas tu nak pergi ke Masjid Negeri ni, dah keluar daripada kawasan, keluar daripada mukim, tak, maka saya pun start sembahyang Allahu Akbar jalan kaki. Ada 4 tempat wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Contoh kiblat belah sini, maka saya kena pusing menghadap kiblat, Allahu Akbar. Lepas tu pusing baliklah, sebab Masjid Negerinya ke arah depan ni. Kalau ikut ni paksa kau tak sampai Masjid Negeri. Jalan ikut ni, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu baca surah Baqarah contoh. Nak tunggu rukuk tu baca panjang, sejuzuk 2 juzuk contohlah. Sampai waktu rukuk kena hadap kiblat balik. Rukuk. Lepas tu i'tidal. Lepas tu sujud hadap kiblat. Lepas tu duduk antara 2 sujud juga menghadap ke arah kiblat. Selain daripada tu tidak wajib menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita sembahyang dalam keadaan berjalan, maka kita kena hadap kiblat
pada 4 tempat. Takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud. Selain daripada itu tidak disyaratkan menghadap ke kiblat. Boleh? Dan dalam nota kaki sebut, bila kita sembahyang tidak menghadap kiblat ni, sebab arah kiblat asal sini, betul tak? Okey. Lepas saya takbiratul ihram, saya hadap ke sini sebab nak ke Masjid Negeri. Arah ke Masjid Negeri itulah kiblat yang kedua, kiblat ganti. Faham tak? Jadi saya kena hadap ke situ je. Tak boleh tiba-tiba ke arah tepi. Apa pasal awak hadap ke sini? Tak ada sebab. Batal sembahyang. Jadi sama ada saya menghadap ke arah yang saya nak tuju, ikut U-turn, roundabout ke apa yang penting, arah tu arah kita nak tuju, itulah kiblat kita. Kita tak boleh menghadap ke tempat yang lain yang tidak ada kaitan. Kalau tak, batal. Jadi sama ada menghadap ke arah yang kita nak tuju ataupun kita kembali ke kiblat asal. Faham tak? Kalau kita arah ke tempat lain, sembahyang kita batal lah. Kalau sengaja pusing ke tempat lain. Yang kedua ialah wa idza kana rakiban yajib istiqbalu qiblati fil ihram in sahula alaihi wa illa fala yajib istiqbalu mutlaqa. Yang kedua ialah bila mana seseorang itu sembahyang dalam keadaan rakiban, menunggang. Dalam nota kaki saya sebut wa idza kana yusalli fi safinatin aw qitarin wa mithluhu al-hawdaju wal mirqadu wa nahwu dhalika fayajibu alaihi an yutimma ruku'ahu wa sujudahu in sahula wa yajibu alaihi istiqbalu qiblati fi jami' as-salah in sahula alaihi kadhalik wa illa fala yajib. Okay, kalau seseorang tu sembahyang naik kenderaan. Kenderaan ni ada beberapa jenis. Yang pertama, kenderaan seperti kapal besar, kereta api atau haudash. Haudash mirqat ni zaman dulu unta, atas unta tu ada apa? Rumah. Mana raja-raja duduk atas tu, orang apa? Mana unta tu duduk lah. Ada unta besar ke atau orang yang bawa ke, hamba-hamba bawa. Atas tu ada orang, atas rumah tu, dalam rumah. Jadi kenderaan-kenderaan yang disebutkan tadi tu, tak. Kalau orang yang duduk dalam tu nak sembahyang sunat dan dia boleh dan mampu untuk sempurnakan rukuk dan sujud, maknanya sembahyang macam biasa, maka kena sempurnakan rukuk dan sujud. Kalau dia boleh menghadap ke kiblat sepanjang daripada awal sembahyang sampai habis, maka wajib dia menghadap kiblat daripada awal sampai habis. Boleh? Tu. Kapal besar ni straight gitu je. Tak? Kalau ada ombak besar pun dia tak terlalu terjejas sebab dia besar. Jadi kita boleh menghadap kiblat, mana kiblat sana ada kiblat daripada awal sampai habis. Boleh rukuk sujud sempurnakan sampai habis walaupun sembahyang sunat. Wajib sebab mampu. Ya? Nah. Wa mislu dhalika as-salatu fil ta'irah fa tajuzu ma'sihah salatun nafli. Begitu juga solat di atas kapal terbang. Kapal terbang. Harus solat sunat di atas kapal terbang dan sembahyang tu sah. Cuma macam tadi jugalah. Macam apa? Macam safinah tadi. Kalau kita boleh sembahyang atas kapal terbang dalam keadaan menyempurnakan rukuk dan sujud, dalam keadaan menghadap kiblat daripada awal sampai habis, maka wajib kita buat perkara itu. Sembahyang duha, hadap ke kiblat, rukuk sujud sempurnakan. Tapi kalau tak boleh, sembahyang kaifasya, mana sembahyang sekadar dia mampu. Okey, ada pun solat fardu di atas kapal terbang, kapal terbang, bukan kapar. Itu kapar sing, kapal terbang. Wa amma salatul fardhi in ta'ayyanat alaihi athna' ar-rihlah fa kanat ar-rihlatu tawilatan bi an lam yastati' as-salata qabla su'udiha aw intilaqiha aw ba'da hubutiha fi al-waqti walau taqdiman aw ta'khira fa fi hadhihi al-halati yajibu alaihi an yusalli li hurmati al-waqt ma istiqbal al-qiblah wa fiha halatan. Adapun solat fardu di atas kapal terbang. Nah, kalau dia boleh solat sebelum berlepas, jamak takdim, sembahyang dulu di airport, ataupun dia boleh jamak takhir, mana safar tu tak panjang, tak Zuhur tak sempat dah, tapi dia boleh sembahyang asar dekat airport tu. Contoh nak pergi Thailand, nak pergi mana ikutlah, maka dia sembahyang nanti bila sampai ke sana jamak takhir. Tapi kalau tak boleh juga, sekira-kira safar tu panjang, safar tu meliputi waktu zuhur dan asar, tak, maka kita sebut dia kena sembahyang juga menghormati waktu.
Tak, dalam kapal terbang dan wajib menghadap ke kiblat. Dan padanya ada dua keadaan. Pertama, kalau dia solat dalam keadaan menyempurnakan rukuk dan sujud. Fa fi wujubil qada' alaihi khilaf li 'adam istiqrar at-ta'ira fil ardi wal mu'tamadu anna alaihi al-qada'a. Di sekarang ni ada kapal terbang. Tak. Wuduk ada, malak-malak ada. Wuduk ada. Lepas tu menghadap kiblat. Allahu akbar. Rukuk sujud sebiji-sebiji macam sembahyang atas tanah. Sempurna maliklah maknanya. Ada wuduk, ada apa. Kita sebut pada qada' sembahyang tu pun ada khilaf. Ada khilaf. Yang muktamad dia kena qada' juga. Sembahyang ada wuduk dah, ada kiblat dah. Rukuk, sujud semua sempurna dah. Faham tak? Cumanya disebabkan ta'irah, iaitu kapal terbang tu tidak melekat dengan bumi. Dia di awang-awangan. Tak, maka ikut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kena qada' juga. Mana ada khilaf lah yang kata tak perlu qada' sebab dah sempurna semua. Okay, yang kedua, wa in salla bidun itmami rukuk wa sujud. Kalau sembahyang tapi rukuk sujud tak sempurna. Mana sekadar rukuk gini, sujud gini. Mana tak sujud rukuk macam biasalah. Ataupun rukuk sujud sempurna cuma tidak menghadap ke kiblat, dia menghadap ke arah lain. Boleh? Ketika itu wajib qada' tanpa khilaf. Wajib qada' tanpa khilaf. Dan benda ni pun tak susah sangatlah insya-Allah. Sebab kita atas kapal terbang ni ambil 1-2 masa je. Jadi nak qada' mudah je. Tak. Kalau nak juga pandangan tak perlu qada', carilah. Allah alam ada ke tak. Tapi janganlah pandangan-pandangan ikut dan. Biar pandangan tu yang muktabar. Saya tak tahu, Allah alam. Mazhab Syafi'inya begitu. Boleh? Sebagaimana disebut oleh Maulana Syekh lah. Kalau Syekh silap, Syekh tak kena tanggung. Saya tukar nakal je. Boleh? Tak sempat mengkaji. Sahabat-sahabat kita mengkaji. Saya tak sempat nak mengkaji lagi. Menakal dan faham. Cuba faham apa yang disebut oleh ulama' dulu. InsyaAllah sampai satu peringkat kita kaji insyaAllah. Boleh? Jadi saya sebut sini. Wa idza kana rakiban, kalau seseorang tu menghadap ke kalau seseorang tu menunggang, maka wajib menghadap ke kiblat ketika takbiratul ihram kalau senang. Contohlah kita kata highway, nak atas highway. Kebetulan kiblat memang arah tu. Hadap kiblat, Allahu akbar semuanya. Faham tak? Jangan akak gini lah, pegang steering. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kalau senang untuk hadap kiblat pada takbiratul ihram, maka wajib hadap kiblat ketika takbiratul ihram. Tapi kalau susah, contoh kita atas highway, cuma arah tu ke arah kiblat, tak nak pusing ke tepi, nak arah kiblat, accident lah. Maka sembahyang je lah tu. Dalam keadaan kita tidak menghadap ke arah kiblat asal. Boleh? Nah. Sebab tu saya sebut fa illa fala yajibu al-istiqbalu mutlaqa. Sikit lagi. Masuk maratibu ma'rifatil qiblah. Waalaikumsalam. Ben Khairilza. Kemah nama dia. Nama sebenar ke nama tipu ni? Nama samaran. Ben ni maknanya ibnu. Betul? Anak lelaki. Khairilza mana nama ayah awak? Betul tak? Itu nama siapa? Ben Khairilza. Yallah, khair. Maratibu ma'rifatil qiblah, martabat mengetahui masuknya waktu ada 4. Yang pertama bil yaqin, kita tahu masuk waktu apa kiblat semula. Maratibu ma'rifatil qiblah, martabat mengetahui kiblat. Yang pertama bil yaqin, dengan yakin. Ai al-ilmi binahwi ru'yatin lil qiblah. Yakin itulah kiblat. Level pertama. Contohnya tengok Kaabah depannya, yakinlah. Ke syak wasangka tu kena pergi cek doktor lah. Cek doktor, mungkin ada sakit mental. Boleh tak? Tu dah tu kiblat tu depan mata kamu tu. Kiblat lah tu. Sebab dia ada golongan-golongan pelik ni. La adriyah lah apa benda nama dalam akidah. Okey. Ala kulli hal, itu yang pertama. Yakin mengetahui itulah kiblat dengan cara melihat. Dan hukum yang sama, iaitu duduk level pertama, ialah kita melihat tempat Nabi solat.
yang sabit secara tawatur. Mana secara mutawatir Nabi solat arah ni, arah depannya, maka itu juga duduk ranking nombor 1. Mana kita secara yakin mengatakan itu kiblat, sebab Nabi tak akan hadap ke arah yang bukan kiblat. Boleh? Malah tak boleh ijtihad dah. Boleh yakin sabit daripada Nabi secara mutawatir Nabi menghadap ke depan, itulah kiblat. Tak boleh ijtihad nak hadap ke kiri kanan, tak boleh dah. Boleh? Itu level nombor 1 tu. Yang nombor 2, bi khabari thiqatin al-ilmi. Kita tahu arah kiblat dengan perkhabaran seorang yang thiqah. Seorang yang thiqah yang melihatlah. Walaupun dia tu hamba. Tapi mesti thiqah. Kalau budak kecil ataupun fasik, itu ghairu mu'tabar, tidak boleh diambil iktibar sekalipun apa yang disebut tu kita percaya. Orang fasik tu bagi tahu kiblat arah ni abang, ni. Tak. Walaupun kita percaya, tak boleh ambil iktibar. Boleh? Jadi nombor 2, perkhabaran seorang yang thiqah, yang boleh melihat walaupun itu seorang hamba perempuan. Tak lagi kalau hamba lelaki. Boleh? Dia mengkhabarkan semula. Dia khabari thiqah, seorang yang thiqah bagi tahu, dan dia beritahu tu pula an ilmi. Maknanya dia tengok Kaabah. Dia tengok Kaabah. Contohlah kita di Masjidillahil Haram. Jadi kalau kita bangun sikit tengok ikut cermin tu nampak Kaabah. Kita suruh anak kita tengok mana arah kiblat, anak kita pun bangun tengok. Nampak Kaabah. Anak kita ni thiqah. Dia beritahu kita arah sini ayah. Dia pun sembahyang. Itu duduk level nombor 2. Kita dapat perkhabaran daripada anak. Yang anak tu pula dapat tahu arah kiblat dengan cara yakin tengok. Duduk nombor 2 levelnya. Okey. Disebut dalam nota kaki, wa mislu khabari thiqah ru'yatu mihrabin kathura tariquh min al-ulama wa yajuzu lijtihadu fihi yumnatan wa yasratan la jihatan. Duduk level nombor 2 juga sama seperti perkhabaran seorang yang thiqah, ialah melihat mihrab yang ramai ulama sembahyang di situ. Contoh kita sebut Al-Azhar Al-Sharif. Tak. Menghadap ke satu tempat. Dan kat situlah Imam Ibn Hajar sembahyang, Imam Ramli sembahyang, Imam As-Suyuti, Imam Idok ni, betul lah. Imam Sakhawi, ulama-ulama Syekhul Azhar, Imam Al-Bajuri, Imam Khuwaisni dan sebagainya, ulama-ulama besar ni sembahyang dan menghadap ke arah tu. Tak. Dalam masa sama mereka tu pakar dalam bab falak lah, dalam bab menghadap kiblat ni, ilmu yang menghadap kiblat, ilmu falak dah. Jadi bila terlalu ramai ulama menghadap ke situ, maka itu juga duduk level nombor 2. Seolah-olah ada seorang yang thiqah bagi tahu itulah kiblat. Boleh. Dan Syekh sebut boleh lagi ijtihad, tapi nak ke kanan ke kiri. Adapun arah tak boleh. Jadi di Al-Azhar Al-Syarif, kalau ada orang tak percaya tu kiblat, dia boleh ijtihad. Cuma ijtihad pada sudut ke kanan ke kiri. Ni ke depan, ke kanan sikit ke kiri sikit, itu boleh ijtihad lagi. Ijtihad dengan ilmu lah, bukan fikir sambil minum kopi tiba-tiba keluar sebelah ni. Tak, tu bukan ijtihad. Ijtihad dengan ilmu tentang tentang kiblat. Adapun ijtihad untuk berubah arah tak boleh. Jadi arah depan, kamu nak ke kanan sikit, ke kiri sikit dengan ijtihad masih dibenarkan. Tapi nak ke belah sini, hadap sana langsung, ataupun hadap sini, ataupun hadap belakang, itu tidak dibenarkan. Boleh? Nombor 3, ada ijtihad bil busalah atau ghairi dhalik. Ijtihad dengan kompas. Ataupun selain daripada itu alat-alat yang berkait. Yang keempat, taqlidul mujtahid idza ajaza lil ijtihad. Taklid orang yang mujtahid kalau dia tak mampu untuk ijtihad. Mana babi sungguh nak tengok kompas pun tak reti. Dah. Sebab nak tengok kompas pun kena ada ilmu tak? Ilmu lah, semua benda kena ada ilmu. Jadi dia nak tengok kompas pun tak, dia tengok kawan dia tengok kompas arah ni, dia ikut tu, tak ada masalah. Jadi tu level dia, ada 4 level. Kemudian kita sebut fa in tahayyara al mujtahidu fayusalli kaifa sya' wa yaqdi wa yajtahidu li kulli fardin fa in taghayyara ijtihadu amila bisani wa la qada'a lil awwal. Okey.
Kalau seseorang mujtahid itu tahayyar. Apa tahayyar? Ragu-ragu. Dia belajar bab ijtihad, bab apa? Bab mengetahui arah kiblat dengan angin ke dengan apa. Tapi dia rasa ikut ni ataupun mungkin arah ni ataupun mungkin arah tepi sikit ataupun nak main bingung lagu tu. Tak tahu. Maka tahayyar apa semayang kaifa sya' arah. Semayang ikut arah mana pun. Tapi kena qada. Kena qada balik semayang yang dia semayang ke arah mana-mana yang dia suka tadi tu. Lepas tu saya sebut wajib jitahidu li kulli fardin. Kena ijtihad setiap kali semayang fardu. Suruh ijtihad arah ni. Boleh? Asalkan ijtihad pula ke arah lain ataupun arah yang sama. Faham tu? Ni kalau tahayyar lah. Kalau dia ragu-ragu. Kita hari ni tak ragu-ragu dah. Ada tempat sama lah. Tak ijtihad dah lah. Ni kalau dia tak yakin, syak. Bila dia syak, semayanglah sini. Tiba-tiba nak semayang pula solat asar, ijtihad balik. Mana tahu dapat pula keputusan yang baik, natijah yang baik. Maka dengan ilmu dia secara yakin ataupun saya redhan yang berat dia kata belah ni semayang lah tu. Tak. Fa in taghayyara ijtihadu amila bisani wala qada' lil awwal. Kalau berubah ijtihad dia, maka dia beramal dengan ijtihad kedua dan tak perlu qada' sembahyang yang pertama yang telah dia solat. Kesimpulan dia gini, kalau kawan ni sembahyang dalam keadaan tahayyar, tak tahu arah kiblat, ijtihad tak dapat ataupun ijtihad sekejap sini sekejap ijtihad dia keluarkan natijah ke sini sekejap ke sini, kita sebut yusalli kaifa sya', sembahyang sebagaimana kamu suka, arah saja ke arah mana kamu nak, tapi kena qada' nanti. Selesai. Individu kedua dia sembahyang dan dia ijtihad untuk solat zuhur. Keputusan ijtihad menunjukkan depan dia sembahyang zuhur sah, tak perlu qada'. Tapi untuk sembahyang akan datang kena ijtihad lain. Tak. Contoh ijtihad tu menunjukkan ke arah kiri, dia sembahyang belah sana pula dan tak perlu qada'. Kalau ijtihad dia berubah-ubah lah. Jadi ijtihad kedua tidak membatalkan ijtihad pertama. Ada ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Itu kaedah fiqhiyah. Ijtihad tak boleh dibatalkan dengan ijtihad. Jadi ijtihad pertama menghadap ke depan sah, ijtihad kedua menghadap ke belakang sah. Dua-dua tu sah. Wallahu a'lam bis-shawab. Insya-Allah nanti kita masuk asy-syaratus tsalits. Syarat yang ketiga untuk sahih salat iaitu at-taharatu anil hadatsain. Suci daripada dua hadas. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan? Baik. Yalla. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.